Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Encik Abdul Rahman. Hari ini saya dengan ahli kumpulan saya iaitu Tineswar Analaki Madhivanan, Rubendran Analaki Tanamendran, Pu Wei Kiang akan membuat pembentakan tentang perpaduan masyarakat Malaysia menerusi kebudayaan. Menuraikan 3 aktiviti kebudayaan yang boleh memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Bahasa dan kesusasteraan. Penggunaan bahasa Melayu yang semakin meluas sesuai dengan tarafnya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara menekankan penguasaan dan penggunaan bahasa Melayu yang lebih bermutu. Pelajar-pelajar bukan sahaja perlu menguasai kecekapan berbahasa dan ketepatan berkomunikasi, tetapi juga perlu memahami sistem bahasa Melayu yang mampu mengungkapkan segala bidang ilmu dan kegiatan harian selaras dengan fungsinya sebagai bahasa perpaduan rakyat, perhubungan utama dan bahasa ilmu pengetahuan yang mencerminkan akal budi rakyat. Karya kesusasteraan yang kaya dengan mesej berbaur perpaduan serta menjurus ke arah kebangkitan semangat kebersamaan masyarakat, umpamanya novel Sanggita karya Azizi Abdullah, Pemuda dan Gadis Tionghoa puisi Dr. Usman serta Cerpen Estate dan Kotres Batu 13 hasil karya Zainal Rashid Ahmad berpotensi merapatkan merengangan serta menamatkan polemik yang cuba mengapi-apikan sensitiviti perkauman. Tambahan pula istimewanya hasil karya kreatif ini tidak hanya melatari sumbangan daripada pengarang keturunan Melayu, malahan turut disumbangkan oleh pengarang bukan Melayu seperti Saroja Dewi Balakrishnan, E. Pyong Propol, pengarang masyarakat Siam, So Cham dan Katrina Susentati. Masing-masing atas satu tujuan bersama-sama memupuk semangat perpaduan selain kedudukan bahasa Melayu itu dijadikan sebagai wahana penyatuan. Selain itu, keperluan ini amat pentingnya sebenarnya kerana pembacaan karya-karya sedemikian dapat merapatkan hubungan sesama kita, memandangkan sastera mampu menyeberangi sempadan pemikiran politik kaum yang sempit. Setiap bangsa di negara ini mempunyai aspirasi, pengalaman, pengetahuan dan budaya berlainan. Contohnya, apabila pengarang Cina menulis mengenai aspirasi, kehidupan masyarakat itu sendiri apabila dibaca oleh kaum lain. Hal ini akan membuatkan mereka lebih memahami apakah keinginan dan budaya masyarakat Cina. Biasanya karya sastera mempunyai kesan lebih mendalam untuk menyedarkan kita mengenai perasaan dan corak kehidupan sesuatu bangsa itu, dari Dr. Lim. Okey. Selain aktiviti kebudayaan adalah permainan tradisional. Okey. Hal ini demikian, permainan tradisional dimainkan secara berkumpulan. Ini disebabkan sifat masyarakat dahulu yang suka hidup berkelompok dan juga sentiasa mengamalkan semangat patriotisme dalam masyarakat. Ada juga permainan tradisional ini yang boleh dimainkan secara persorangan. Masyarakat tradisional pada zaman dahulu menjalankan aktiviti permainan ini sebagai suatu pengisian pada masa lapang, pada perayaan atau majlis tertentu selepas tamat musim. Misalnya musim menuai padi. Permainan tradisional dapat menggerakkan semangat perpaduan dalam kalangan rakyat di Malaysia. Permainan tradisional merupakan sejenis pendidikan tidak formal yang amat tinggi nilainya. Hal ini demikian kerana kita dapat mematangkan pemikiran di samping membijakkan otak untuk berfikir secara kritis dan kreatif semasa memainkan permainan tradisional. Sebagai contoh, permainan congkak menguji kebijaksanaan dan kesabaran pemain memasukkan biji kuri ke dalam rumah dan kampung. Pada papan congkak yang indahnya kita dapat
memupuk dan menyemai nilai-nilai murni dalam kalangan rakyat sesebuah negara supaya lebih cinta akan negara daripada dijajah oleh anasir jahat dari luar. Justru itu, kita harus sedar bahawa permainan tradisional dapat mengukuhkan semangat perpaduan nasional dalam kalangan rakyat supaya mereka sedar bahawa bersatu tiga kita teguh, bercerai kita roboh. Seterusnya adalah abstrakasi seni. Seni lakon, seni tampak, seni suara, seni reka. Variasi muzik tradisi di Malaysia adalah hasil campuran pelbagai sebagai lambang budaya sesuatu bangsa selain daripada tujuan untuk hiburan dan mengiringi upacara-upacara adat tertentu. Muzik tradisional Malaysia mempunyai latar belakang yang menarik. Malaysia merupakan negara berbilang kaum dan masyarakat iaitu terdiri daripada masyarakat Melayu, India, Cina, Iban dan Sumagau. Pelbagai adat dan budaya yang dapat dipelajari daripada masyarakat pelbagai kaum ini terutama dapat dilihat daripada tariannya. Tarian dapat didefinisikan sebagai satu seni tari pergerakan badan, kaki dan tangan mengikut rentak muzik yang dimainkan. Tarian yang dipersembahkan dari setiap kaum mempunyai asal-usul dan tujuan tersendiri. Antaranya termasuk ghazal yang terkenal di negeri Johor, hadra dan gabus di negeri Perak. Sebagai contoh, tarian zapin, tarian Bharatanatyam, tarian singa dan sebagainya. Jelaskan 3 faktor meningkatkan semangat patriotisme dalam bidang kebudayaan. Jelaskan 3 faktor meningkatkan semangat patriotisme dalam bidang kebudayaan. Pengajian sejarah dapat meningkatkan semangat patriotisme. Contohnya, usaha memupuk semangat patriotik diteruskan di peringkat sekolah menengah dan seterusnya ke peringkat universiti. Dalam penyimakan semula kurikulum sejarah, unsur patriotisme ini dimasukkan secara tersurat dan secara langsung dalam kandungan kurikulum mata pelajaran sejarah. Patriotisme juga banyak bergantung kepada tindakan simbolik seperti mempamerkan bendera, menyanyi lagu kebangsaan, menyertai perhimpunan berunsurkan kenegaraan secara beramai-ramai, meletakkan pelekat patriotik pada kenderaan atau apa-apa cara sekalipun untuk menyatakan kesetiaan kepada negara pada peringkat umum. Bagaimanapun, masyarakat sekarang akan lupa akan pentingnya memupuk semangat patriotisme dalam diri masing-masing. Terangkan bagaimanakah aktiviti kebudayaan boleh menjalinkan perpaduan kaum. Aktiviti kebudayaan menjadi pembangkit semangat keharmonian serta perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dan agama di negara ini. Aktiviti kebudayaan dapat melibatkan penyertaan daripada kalangan anak muda yang terdiri daripada pelbagai latar belakang kaum. Aktiviti kebudayaan dapat memupuk perpaduan di antara kaum. Semasa melakukan aktiviti kebudayaan, rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum akan bekerjasama, maka di situ dapat memupuk perpaduan di antara kaum. Selain daripada itu, semasa menjalankan aktiviti kebudayaan, rakyat akan dapat tahu tentang agama atau budaya yang lain. Dengan mendapat tahu tentang agama atau budaya lain, rakyat dapat menjalinkan perpaduan di antara satu sama lain. Seterusnya adalah aktiviti kebudayaan yang dianjurkan oleh pihak sekolah akan menjalinkan perpaduan di kalangan murid-murid sekolah. Maka di situ akan wujud masyarakat masa depan yang bersatu padu. Selain daripada itu, aktiviti kebudayaan akan menghapuskan perasaan rasisme di hati seseorang yang tinggal di zaman lama. Aktiviti kebudayaan ada salah satu aktiviti yang amat
amat bagus untuk menjalinkan semangat perpaduan. Uraikan 3 usaha yang boleh dilaksanakan oleh pihak pengurusan politeknik untuk memupuk semangat cinta akan kebudayaan dalam kalangan pelajar politeknik. Pihak politeknik boleh mewujudkan persatuan atau kelab yang berkaitan dengan kebudayaan yang terdapat dalam sesuatu kaum. Politeknik memainkan peranan yang agak penting kerana menjadi rumah kedua kepada golongan dewasa selepas rumah mereka dan banyak masa yang akan dihabiskan oleh golongan ini di politeknik. Pihak politeknik bolehlah mewujudkan kelab seperti kelab tarian Melayu, tarian Cina, tarian India, kelab mencanting batik dan sebagainya. Kesemuanya haruslah mengenai budaya setiap kaum di Malaysia. Pengajar perlu memberi penekanan yang agak kritikal mengenai sikap patriotisme sewaktu sesi pengajaran di politeknik maupun kelas. Tamsilnya para pelajar juga boleh mengadakan ujian formal di dalam kelas bagi sesuatu topik yang mempunyai kaitan dengan negara kita bagi melihat sejauh mana mereka tahu tentang negara Malaysia yang tercinta. Kesimpulannya, budaya yang masih diamalkan oleh semua kaum yang terdapat di Malaysia perlulah dihargai dan diwarisi kerana ia merupakan sebuah tradisi yang unik dan tidak terdapat dalam kaum-kaum yang lain. Kesemua budaya yang terdapat dalam masyarakat Malaysia sama ada dari segi kesenian, muzik, adat resam, kepercayaan, bahasa dan sebagainya haruslah dikekalkan untuk generasi yang akan datang. Supaya generasi baru juga turut mengetahui budaya yang telah diamalkan oleh nenek moyang mereka. Oleh hal yang demikian, peranan semua pihak amatlah diperlukan supaya segala usaha yang akan dilakukan akan membuahkan hasil yang lumayan dan menguntungkan semua pihak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.